Dan komplikasi COVID jangka panjang kita panggil long COVID, LONG, COVID long COVID ni kita panggil komplikasi COVID jangka panjang. Okey, siapa AJK live yang hadir malam ni ya? Zalifah je, Elwen, Azrul semua tak ada yang malam ni. Okey, so anyway, long COVID long COVID ni maksud dia jangkitan komplikasi jangkitan COVID-19, komplikasi jangka panjang jangkitan COVID-19. Kita panggil long COVID So ramai yang ada Aziah Zahari. Sekejap saya jawab soalan kamu beza vaksin influenza dan vaksin COVID. Okey, so ramai yang mempunyai yang survive daripada jangkitan COVID-19 ni masih mengalami long term complications of COVID. Jadi korang tak nak takut ke dengan COVID? Lagi tinggi kebarangkalian dapat jangkitan COVID-19 daripada kebarangkalian dapat risiko daripada vaksin. Yang korang duk main nombor hari-hari setiap hari pergi ambil nombor dekat 4D dekat Toto tu. Bukan saya tak pernah nampak yang Melayu semua duduk dalam ambil nombor tu. Lagi rendah kebarangkalian dia. Tahu tak? Lagi rendah kebarangkalian untuk nombor tu menang daripada kebarangkalian dapat dapat jangkitan COVID-19. At this point of time, jangkitan lebih kurang 4 hingga 5,000 sehari. Apa kebarangkalian setiap orang yang korang tengok tu, dalam 10 orang yang korang jumpa, seorang adalah pembawa COVID sebenarnya. 2 orang adalah pembawa COVID sebenarnya. Tak nak takut ke? Nak takut vaksin juga. Jadi saya nak tanya orang yang takut vaksin kat luar sana tu, doktor saya takut vaksin, doktor ayah saya takut vaksin, doktor jiran saya takut vaksin. Saya tak faham, tak takut COVID ke? Siapa? Main ni. Mana yang mana fake account tu? Main. Saya tolong block dia. Okey. Syam, alahai, kesiannya. Tak ada muka ke? Kau nak kata saya, awak nak kata saya. Saya baik dia tak gunakan perkataan-perkataan yang tak best kan. Liana Hidayah Sulaiman cakap, bacul di sebalik fake account, tak malu ke? Saya tolong block. Saya pergi delete komen pula. Apalah Dr. Mala ni. Ish. Sekejap biar dia muncul balik, nanti saya pergi block dia. Dia sebenarnya problem dia dekat live ni kan, sebab komen tu dia naik terlampau laju. Korang tolong tolong reply balik kat komen dia. Sekejap saya block balik. Doktor, kenapa terjadinya sedu yang berpanjangan tu? Nak tahulah. Kita tak tahu. Komplikasi jangka panjang COVID-19 ni kita tak tahu kenapa ia terjadi. Tapi terlampau banyak komplikasi, kita panggil long COVID, LONG, long COVID. Korang pergi Google long COVID ni itulah saya kata, saya kalau boleh tadi nak live daripada laptop, sebab kalau boleh saya nak tunjuk kan, tapi sebab laptop ni problem pula, so saya live daripada handphone, dan saya tengah pegang handphone dengan satu tangan, so saya memang tak boleh nak tunjuk lah Tapi long COVID ni memang terlampau banyak komplikasi Saya tak orang-orang macam Irdina semua yang pernah ambil yang pernah hubungi saya untuk COVID talk secara personal kadang-kadang ada company, ada keluarga yang hubungi Celoti Dr. Mala dan minta untuk bagi talk mengenai COVID-19. So saya akan bagi presentation dengan PowerPoint presentation dan sebagainya. So kalian semua pernah tengok slide saya, kamu tahu saya akan terangkan dengan sejelas-jelasnya tentang long COVID So kamu faham bahawa sebab itulah COVID-19 ni satu jangkitan yang sangat berbahaya. Dan COVID-19 ni bila seseorang tu kena jangkitan COVID-19 pada ketika itu, okey, pada ketika dia dapat jangkitan COVID-19 tu, perkara yang paling kita takut adalah apa yang kita panggil pulmonary microembolism. Maksudnya dia memang ada radang paru-paru, tetapi dia juga menyebabkan ketulan darah yang kecil-kecil, darah beku yang kecil-kecil yang masuk ke dalam salur di dalam paru-paru. Okay, dia akan sumbat salur dekat paru-paru tu yang menyebabkan oxygenation sangat susah. Sebab tu orang yang kena jangkitan COVID-19, kita kena startkan ubat cair darah untuk dia seawal yang mungkin. Kalau kita rasa dia ada risiko, dia akan masuk ke stage 3 dan stage 4, kita kena cepat-cepat start ubat cair darah untuk dia supaya dia punya salur darah ke paru-paru tu tak tersumbat. Tapi itu pun bila kita start awal-awal pun memang akan dapat juga. So excuse me, 116.5% daripada orang yang dapat jangkitan COVID-19 akan dapat tersumbatnya darah beku di paru-paru dia. So jangkitan COVID-19 bukannya pneumonia yang biasa.
Ya, dia dapat pulmonary microembolism, dia jadi chronic lung disease, dia menyebabkan acute kidney injury, dia menyebabkan liver failure, dia menyebabkan cardiac arrhythmia, dia menyebabkan dia menyebabkan digestive impairment, dan saya nak sebut ni jangkitan COVID-19, data menunjukkan bahawa ia juga mengganggu sistem fertility, sistem reproduction. Apa nama dia dalam bahasa Melayu? Kesuburan. Okey. Jangkitan COVID-19 juga mengganggu sistem obstetrik and gynecology lah orang kata kepada wanita. Okey, wanita yang mengandung, apabila dia dapat jangkitan COVID-19, dia boleh memberi komplikasi sama ada kepada ibu ataupun kepada bayi. Itu yang pertama sama ada ibu boleh dapat komplikasi seperti sawan, jangkitan yang teruk, rosak paru-paru, rosak buah pinggang pada ibu, ataupun bayi pun mungkin mengalami komplikasi seperti bayi tak dapat blood flow, bayi tak dapat darah yang cukup, tak dapat nutrien yang cukup, bayi tidak membesar di dalam rahim, bayi meninggal di dalam rahim dan sebagainya. So kedua-dua ibu dan bayi yang dapat jangkitan COVID-19 ada komplikasi dan risiko yang sangat tinggi. Jadi semua orang yang takut sebab dia pregnant nak ambil vaksin, takut sebab wife saya tengah cuba nak pregnant nak ambil vaksin, tak takut ke komplikasi jangkitan COVID-19 ketika kamu pregnant? Dan saya juga nak cakap, data menunjukkan bahawa jangkitan COVID-19 pada orang lelaki juga menyebabkan masalah kesuburan. Apabila diorang tengok kepada survivor, jumlah sperm production way much lower in COVID-19 survivor dalam dia punya immediate effect tu. So, tak takut ke? Nak takut vaksin juga? Tak takut jangkitan COVID-19? Kes daripada 100, 200 tahun lepas tu jadi 1000, kita jadi kebal tengok 1000, jadi 2000, kita jadi kebal tengok 2000, jadi 3000, jadi 4000 pun kita kebal juga. Saya secara peribadi rasa dalam masa 4 hingga 5 minggu, kes akan jadi 10,000 sehari dekat Malaysia ni. Saya rasalah secara peribadinya. Kalau kita tak takut juga dengan COVID. Kenapa takut dengan vaksin je? Kenapa tak takut dengan COVID? Saya tak faham. Kami sebagai pekerja daripada Puteri Bonda, kami sebagai pekerja yang takut COVID tetap akur kepada majikan yang tak patuh SOP. SOP kata 30% yang boleh hadir bekerja, tapi tetap arahkan 100%. Kita memang jaga diri, tapi pasti kerangka pejabat yang lain tak dedahkan diri di luar. Kan seeloknya kita PKP sama macam PKP 1.0. Samalah kami pun kena masuk office 100%. Nur Kamiza Makno. Okey, saya minta kepada orang yang rasa SOP dekat jabatan kamu ataupun dekat office kamu tak wajar, tolong buat laporan secara online kepada sama ada mungkin Kementerian Bahagian Sumber ataupun Kementerian Kesihatan sendiri ataupun kepada MKN. MKN melalui NADMA dia ada Facebook pun. Cuba pergi buat laporan sebab kita semua nak jaga kita sebenarnya. Saya kurang pasti sebenarnya ramai yang mesej saya yang bertanya, penjawat awam pun ada tanya juga kenapa doktor tak dikurangkan dan sebagainya. Saya tak dapat nak jawab. Cuma saya boleh cakap bahawa kita semua kena kita semua kena jaga kita. Jadi kalau betul adanya majikan yang tidak mematuhi arahan daripada pihak kerajaan yang bermaksud putusnya rantaian kita jaga kita, ada exposure yang lebih tinggi, saya minta tolong sangat-sangat semua rakyat Malaysia untuk buat laporan. Kita minta perkara ini disiasat sebab kita nak buat yang terbaik dalam PKP ni. Kita nak landaikan graf ni. Tak dapat raya puasa pun tak apa. Kita nak raya haji kan. At least raya haji lah you all nak balik kampung kan. So takkanlah tak nak turun sikit pun kes-kes ni. Kalau kita jaga kita, kalau you all lebih ramai-ramai, kalau mak ayah korang yang takut nak ambil vaksin, kenapa korang sendiri tak ambil dulu? Kenapa tak jadi volunteer dekat pusat pemberian vaksin? Boleh cakap kat ayah, kalau abah kata tak nak lah, abah takut lah nak ambil vaksin ni, cakap dekat abah, abah saya ni sukarelawan dekat pusat pemberian vaksin, saya tengok okey je, saya bagi dekat makcik pakcik lain semua okey je. Ya. Kenapa abah takut? Saya sendiri bagi vaksin ni bah, okey je. Bagi macam tu, cakap kat dia macam tu. Ya. So you all jadikan you all jadi role model kepada parents you. Kalau kalau parents yang takut, saya dah ambil dah okey je, kenapa mak takut? Kalau teruk ni saya dah mati ni mak. Nampak ni Dr. Mala duk bebel lagi. Tak berhenti-henti. Daripada keluar vaksin, sebelum keluar vaksin sampai habis vaksin dah bertambah lagi bebel dia. Faham tak?
Ya, Sid Latif, doktor bahan vaksin tu halal ke? Sid Latif, awak tak nampak ke saya pakai potu ni? Saya Hindu lah. Awak nak tanya pasal halal haram dengan saya juga. Habis tu kalau awak masuk akhirat nanti awak nak bagi tahu dekat Tuhan awak, oh saya tanya dekat Dr. Mala tentang halal haram. Saya ahli ke dalam isu halal haram ni? Kenapa awak tak cari orang yang halal, orang yang ahli dalam bidang tersebut? Kalau perubatan awak tanyalah dekat saya jawab. Kalau isu halal haram awak carilah orang yang ahli dalam bidang tersebut. Siapa ahli yang menetapkan tentang isu halal haram ni? Apa kata awak pergi cari dekat dia? Facebook ni halal ke tak? Awak dah cari belum? Takkanlah makanan je yang awak kena cari halal. Kata-kata, perbuatan semua pun kena halal haram. Pergi cari Dr. Suhazeli, pergi cari Datuk Dr. Musa Muhammad, Timbalan Menteri Mosti pun, Dr. Ahmad Amjad pun daripada PAS, dia pun dah ada cerita dah, Mufti, Menteri Agama. Tak tengok ke nak tanya Dr. Mala juga pasal isu halal haram? Habis tu benda perubatan korang pergi tanya dekat bomoh tepi jalan, korang pergi tanya dekat founder produk boleh ambil vaksin ke tak. Benda halal haram datang tanya kat saya pula. Ha? Lepas tu awak dah masuk kubur nanti awak nak jawab macam mana? Oh saya tanya dekat Dr. Malasanti. Saya ingatkan Dr. Malasanti tu Islam sebab dia cakap Melayu. Bahasa Melayu ni, bahasa Malaysia ni milik semua rakyat Malaysia. Jadi saya boleh cakap tak ada masalah. Ni yang saya nak tunjuk sebagai foto. Saya dah kahwin, saya Hindu sejak lahir sampai sekarang. Awak nak tanya halal haram kat saya pasal apa? Tak tengok Menteri Agama ambil vaksin. Awak pakai Facebook ni, siapa yang cipta Facebook ni? Siapa cipta Google? Kan dah marah dah. Saya ni kalau boleh tak nak marah. Follower saya semua tahu. Tolonglah benda pertama sekali, kalau awak nak berguru, awak nak tanya ilmu, cari dengan ahli yang betul. Contohnya kalau saya nak tahu pasal agama Islam, takkanlah saya nak pergi tanya dekat paderi, takkanlah saya pergi kuil tanya dekat Sami. Saya pergi kuil tanya dekat Sami, ladu ni halal ke? Awak rasa Sami tu boleh jawab ke? Ataupun saya pergi dekat ustaz, saya tanya, ustaz, saya nak buat ponggel, saya letak daun ni boleh tak? Come on lah, takkanlah tak tahu, benda simple kot. Awak pergi masjid, awak takkanlah awak tanya dekat ustaz tu, ustaz saya ni atrial fibrillation, saya patut makan warfarin ke dabigatran? Doktor dekat KPJ kata dabigatran, doktor kat PPM kata warfarin. Ustaz rasa macam mana Takkanlah awak nak tanya macam tu, dah dia ustaz kot. Faham tak? Cari ahli yang betul. Lahai korang ni, macam ni lah yang viral dekat WhatsApp tau. Mengarut-ngarut. Yang bukan ahli sibuk nak bercakap. Padahal awak punya ilmu tu tah ke mana-mana. Asyik baiklah Yati Avon. Dia kata relax Dr. Mala, cool. Marah doktor sampai berkerut. Kan dah membebel tiba-tiba. Tanya kat follower saya. Saya kalau boleh tak nak membebel. Tapi stres korang. Tengok new case setiap hari. Punyalah ramainya. Siapa yang tak sihat buat Dr. Mala marah ni? Punyalah banyak new case. Tak habis-habis orang takut dengan vaksin. Tak habis-habis doktor saya ada ni, saya boleh ke ambil vaksin? Doktor saya takut lah, saya boleh ke ambil vaksin? Doktor saya boleh ke ambil vaksin? Saya tak faham lah, korang tak takut dengan COVID ke? Korang takut dengan vaksin je? Tak tengok orang duk hap. Nak suruh saya buat live daripada ICU Sungai Buloh ke? Nak suruh saya buat live daripada ED HKL ke? Nak tengok orang hap dengan COVID tu. Come on lah korang. COVID makin teruk. Lindungi mak ayah korang. Korang tak nak tengok ke mak ayah korang hidup sihat, sejahtera sampai anak-anak korang kahwin, sampai anak-anak korang grad, dia tengok cucu-cucu dia dah besar, dia rasa daripada susahnya mak dengan abah, daripada kampung, tak berpelajaran, susah payah besar ke anak-anak dia, sekarang anak-anak dia dah graduate, mak saya yang suri rumah, hari ni, hari ibu. Begitu mak saya pergi sekolah sampai sekolah rendah je. Dia terpaksa berhenti sekolah sebab nak jaga adik dia. Adik dia jadi doktor. Dan dia nak saya jadi doktor sebab adik dia doktor. So hari ni mak saya yang suri rumah. Mak saya yang belajar tak sekemana pun. Ayah saya, yelah abah belajar sampai sekolah menengah tapi tak dapat nak sambung jauh. Abah pun ada family problem waktu tu. Abah terpaksa berhenti. Abah terpaksa tanggung adik-beradik dia. Jadi abah dengan mak yang daripada kampung berhijrah ke bandar, buat macam-macam, niaga macam-macam. Hari ni anak 4 orang dah graduate. Anak 4 orang dah bekerja sebagai profesional. Okey? Takkanlah saya tak nak mak ayah saya hidup sampai tengok cucu-cucu dia. Cucu sulung form 2, form 3 anak buah saya. Cucu bongsu, anak bongsu, anak kecil saya 3 tahun.
Saya nak tengok mak ayah saya, tengok dia punya generasi dia. Bila kami dah bekerja, barulah mak abah dapat lega sikit, dapat tarik nafas. Barulah mak dapat pakai barang kemas, dapat pakai sari yang mahal-mahal sikit. Dulu kami tak dapat, kami tengok orang lain. Yelah, kami tak adalah miskin sangat. Okay, middle class. Tapi tak dapatlah hidup, orang kata, macam orang lain. Hari ni kami dah senang, saya tak nak tengok mak ayah susah. Kalau mak kata saya teringin nak makan kat situ, saya bawa. Abah nak teringin nak tu, kita dapat belikan. Takkanlah saya tak embuh tengok mereka, tengok anak-anak saya pula. Generasi dia tu, darah daging dia tu. Faham tak? Korang tak nak ke tengok mak ayah korang macam gitu? Yang duk sebar berita-berita tak elok tu, awak tu kenapa? Simptom black fungus di India tu macam mana? Tu saya tak baca lagi lah, nanti saya tengokkan. Ni saya nak jawab soalan yang tadi Tu dia, ni Nozat dah keluar dah. Hampa tanya pasal halal haram vaksin kat Dr. Mala Shanti kan dah kena marah. Itulah pasal. Yang datang tanya pasal halal haram kat saya tu pasal apa? Kalau saya tak peduli pun kan yang haram tu saya kata halal. Lepas tu awak makan je. Awak ingat saya peduli. Macam saya rasa saya ada tanggungjawab. Kalau saya rasa saya ada tanggungjawab, saya tegur siap-siap. Benda ni tak halal korang. Aku tak tanggung. Cakap macam tu. Yang korang pergi tanya dekat orang yang tak berkaitan tu pasal apa? Ya, Dr. Mala daripada Yati Avon. Mak ayah sanggup berkorban apa saja demi kejayaan anak-anak, kemercu kejayaan. Korang duk pakat takut. Korang tak nak ambil vaksin. Habis tu kalau mak ayah korang takut nak ambil, korang lah yang ambil dulu. Dulu penat mak bawa korang berjalan kaki 2 batu, 3 batu, 5 batu pi klinik ambil vaksin untuk korang. Dah besar-besar dah menyusahkan orang. Tak cari ilmu dalam jalan yang betul. Dah menyusahkan orang. Mak dulu pandai bawa korang pergi ambil vaksin BCG, ambil vaksin MMR, ambil vaksin semua. Dah handsome korang sekarang. Pandai korang sekarang. Tak dapat polio, tak dapat congenital anomaly daripada rubella infection. Semua terlindung. Tutup dah besar dah berkarat dah otak. Okey, itu yang pertama saya nak cerita pasal korang ni tak takut COVID ke? Duk pakat takut pasal vaksin. Tak faham betul saya. Dah lah tak takut COVID. Duk berjalan ke sana ke sini, Duk bantai, duk marah ke artis, duk marah ke Insta famous yang pergi sana. Yelah, saya pun marah juga dengan mereka. Saya tak kata saya tak marah. Tapi masalahnya orang-orang tu tak positif pun. Memanglah dia melangkaui ke sana sini, dia duk beli kapet ke hulu ke hilir, ada yang buat majlis macam-macam. Masalahnya dia orang tak positif. Yang positifnya rakyat yang duduk pi buka puasa, buat gathering, duk booking homestay, buat family reunion, itu yang jadi positif tu. Tak, memang hang tak masuk dalam Insta, memang hang tak upload dekat Facebook, pandai pula pandai pula sorok. Masalahnya hang jadi positif. Faham tak? Dr. Mala tak nak salahkan yang dah positif, tapi lepas ni tolonglah korang ambil lah. Saya sesak nafas. Korang tahu tak kenapa saya marah-marah ni? Sebab setiap kali saya tengok new case tu saya jadi sesak nafas. Daripada 3,000 jadi 4,000. Daripada 4,000 dia jadi 5,000. Hari ni 3,000. Korang jangan rasa sikit sangat sebab hari ni hari Ahad. Jadi banyak tempat yang semalam hari Sabtu dia tak boleh nak buat swab. Jadi memanglah hari ni kurang. Ya, besok nanti Isnin nanti dia jadi double. Ya, jadi tolonglah korang. Ya, kalau Dr. Mala dah marah, bebel macam mak-mak dah ni, doktor relax senyum. Hadi Jun. Hari ibu dia kena jadi macam ibu sikit. Mother's Day dia kena keluar power Mother's Day tu. Doktor nak jumpa untuk apa kalau tak? Doktor, kalau ada alahan ubat boleh ke? Okey, terima kasih Zalifah. Sebab Isnin ni nak jumpa doktor tapi rasa takut. Okey, Zalifah ni saya dah lantik sebagai AJK Live Sloti Dr. Mala. So dia committee member. So bolehlah terima nasihat daripada dia sebab dia memang every live dia akan datang. Zalifah, Elwen, ramai lagi Okey. So kepada yang dah daftar, hai Shazra, kepada yang dah daftar vaksin, tahniah saya ucapkan, terima kasih saya ucapkan. Kita menjadi benteng pertahanan kepada perlindungan kepada rakyat Malaysia Dan saya nak ingatkan kembali yang pakat duk takut sebab vaksin tu 4 daripada 1 juta penerima mungkin ada risiko dapat darah beku. Mungkin buat masa sekarang tiada kaitan antara dapatnya darah beku itu dengan pengambilan vaksin. Cuma apa yang dia jumpa adalah yang dapat darah beku tu kebanyakannya golongan muda. Jadi golongan muda ni ialah dia merokok, dia obesity, dia buat benda-benda yang mengarut. Jadinya ada risiko lain yang menyebabkan dia boleh dapat darah beku. Tak ada
tak ada kesinambungan secara terus menerus. Itu 4 dalam 1 juta. Tapi 140 daripada 1 juta rakyat Malaysia, kamu semua ada risiko untuk dapat jangkitan COVID-19. Kamu dapat jangkitan COVID-19, 16% kamu masih boleh dapat darah buku. Jadi kamu nak takut vaksin ke nak takut dengan jangkitan COVID-19? Kamu fikir sendiri.